Sudah dipukal, bau di lembah, sayangnya terlepas di jala. Madah diungkap dan dipersembah. Dengan bismillah, saya bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada video ini, maka untuk saya perkenalkan diri saya. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Ahmad Hamidi bin Muhammad Zain, merupakan pelajar PPI SMP kelas Bahasa Melayu A. Bila berselisih, buat tak cakna, sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh, pujangga Cina, jika tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Jihad binti Muhammad Khalil dari kelas Bahasa Melayu A. Saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2023. Pada video ini, kami akan membahaskan penguasaan literasi membaca bagi pelajar-pelajar kelas pemulihan dan kami akan membahaskan aktiviti pengajaran dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru tersebut. Sebelum itu, ayo sama-sama kita melihat video ini yang kami analisis. Radin, Tabung, kijang, kijang, lemang, lemang, bawang, bawang, pisang, tocang, topang, gayung, PIPSANG, pisang, lidah, ayo, jirong, terong, mulut, kena eja ramai-ramai. Eja kulang, kilang. Mana kilang? Pandai. Lagi. Apa? Gasing. Mampus. Pipi pandai. Pipi dah pandai dah. Bos. Parang. Bagus, tunjuk. Kilang. Pandai. Tabung. Bagus. Mana yang kita bela di rumah? Tempat mak kita, bapak kita kerja. Kilang. Awak buat ayat. Nampak benar nampak. Monyet suka makan pisang. Sebut. Monyet suka makan pisang. Radin. Abang saya simpan duit Ke dalam. tabung. Okey. Literasi membaca adalah satu kemahiran yang merupakan satu daripada kemahiran bahasa yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sebelum pelajar itu dapat menulis, semestinya kita akan memfokuskan kepada pelajar tersebut supaya menguasai kemahiran membaca terlebih dahulu sebelum kita mengajar pelajar tersebut untuk menulis dan sebagainya. Proses membaca memerlukan seseorang untuk menterjemahkan lambang-lambang yang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulis. Apakah faktor-faktor penguasaan kemahiran membaca ini? Faktor yang pertama ialah keluarga. Sebagai contoh, kanak-kanak ini dia hidup di dalam keluarga yang sangat mementingkan kepada akademik. Jadi,
ibu bapa kanak-kanak ini dia akan ajar anak-anak dia sejak kecil lagi, seawal umur 3 ataupun 4 tahun untuk mengenal huruf, dan lama-kelamaan pelajar ini dapat menguasai membaca walaupun umur masih muda. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ibu bapa memainkan peranan yang penting dan memberi pendidikan yang awal sebelum ibu bapa ini menghantar anak-anak dia ke sekolah. Yang kedua, faktor persekitaran. Yang ketiga, faktor jantina. Kebiasaan kanak-kanak wanita lebih menguasai kemahiran membaca lebih awal berbanding jantina lelaki. Peringkat bacaan. Peringkat prabacaan. Peringkat ini adalah merupakan tempoh masa kanak-kanak untuk bersedia membaca. Penguasaan kemahiran membaca perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum diajar kemahiran menulis. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, sebelum kita mengajar pelajar ini untuk menulis, kita hendaklah memastikan pelajar ini supaya mahir terlebih dahulu kemahiran membaca. Dalam tempoh ini, kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti yang dapat menarik minat mereka untuk membaca. Contohnya, kita bagi kepada pelajar kita aktiviti yang menarik supaya pelajar kita ini minat untuk belajar. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti yang dapat mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Peringkat ini terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, pengamatan penglihatan. Yang kedua, pengamatan pendengaran. Yang ketiga, pergerakan tangan dan mata. Pengamatan penglihatan. Proses semua diri ditumpukan agar dapat menginterpretasikan rangsangan yang diterima dengan berkesan. Kanak-kanak perlu dia asah penglihatannya melalui aktiviti pengamatan penglihatan agar dapat kuasai membaca. Ini juga berhubung kait dengan kebolehan mendiskriminasikan secara visual persamaan dan perbezaan yang terdapat pada objek, bentuk, gambar dan lain-lain. Kekangan untuk penguasaan pengamatan penglihatan adalah yang pertama, pelajar-pelajar ini dia suka ataupun susah untuk mengenal pasti dan membezakan bentuk, saiz, warna, huruf dan nombor. Sebagai contoh, bentuk bulat dan bentuk segitiga. Pelajar tidak dapat kena pasti, ataupun saiz kecil dan saiz besar. Pelajar juga tidak dapat kena pasti mana saiz kecil, mana saiz besar. Begitu juga dengan warna. Pelajar tidak dapat kena pasti ini warna apa, ini warna apa. Begitu juga dengan huruf. Pelajar juga tidak dapat membezakan huruf M dan N. Pelajar ini dia tidak tahu, dia suka untuk membezakan ataupun nombor. Yang kedua, kanak-kanak juga dia suka untuk mengingat dan menyebut kembali perkara yang dilihat. Contohnya, kita bagi kepada dia gambar lembu. Kita minta pelajar tersebut untuk ulang balik apa perkara yang dilihat. Pelajar ini dia suka untuk menyebut kembali. Yang ketiga, suka mengingat susunan huruf yang terdapat dalam perkataan. Yang keempat, suka untuk memandangkan gambar yang sama bentuk. Yang kelima, suka untuk membezakan bilangan banyak dan sedikit. Mana yang banyak, mana yang sedikit. Ataupun kita menggunakan wang RM1 dengan RM5. Mana yang lebih besar? Pelajar ini dia suka untuk membezakan mana yang jumlah yang besar ataupun jumlah yang kecil. Maka kesukaran ini, pelajar-pelajar kebiasaan pelajar ini akan diletakkan dalam kelas pemulihan. Jadi selepas ini kita akan melihat guru akan menggunakan kaedah apa untuk mengajar pelajar-pelajar ini. Pengamatan pendengaran membantu kanak-kanak memberi fokus dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini juga merupakan asas yang penting dalam pembelajaran lisan. Aktiviti yang dicadangkan untuk pengamatan pendengaran adalah permainan pemintal lidah. Aktiviti ini untuk membantu pelajar-pelajar ini untuk yang menghadapi masalah membunyikan fonem.
contohnya pelajar ini lemah untuk membunyikan fonem J, maka kita gunakan kaedah, kita minta pelajar ini supaya membaca. Contohnya gigi, jalan, jumpa, jojo, jolok, lembu. Ataupun kalau bunyi lemah untuk menyebutkan fonem K, kita ajar dia supaya sebut kakak kemas kain kotak, kotak. Ataupun pasangan minimal, melatih pelajar kita ini supaya menyebut perkataan yang hampir sama, sebutan bunyinya, tetapi makna yang berlainan. Contohnya zip, jeep. Walaupun hampir sama tetapi zip lain, jeep lain. Tali dan gali hampir sama tapi tali lain, gali lain. Dan susu, cucu lain. Dan terakhir sekali adalah pergerakan tangan dan mata. Proses mata menyelaras aktiviti pergerakan tangan. Apabila mata melihat sesuatu, isyarat maklumat dihantar dengan pantas ke minda. Minda akan menaksirkan tindakan dan terus menghantar isyarat maklumat untuk tangan bertindak. Cadangan untuk aktiviti ini adalah kita minta pelajar kita untuk menyambung garisan putus-putus di papan putih. Bagi contoh, kita buat huruf A, kita buat garis putus-putus huruf A. Maka pelajar kita minta pelajar kita untuk sambung. Ataupun yang kedua, kita boleh juga untuk melakar bentuk kiri ke kanan. Yang ketiga, membentuk benda dari prestasi seperti membentuk benda yang disukai pelajar. Kita bagi kepada pelajar ini prestasi, kita bagi kebebasan kepada dia. Kamu bentuklah apa yang kamu suka. Kalau dia nak membentuk bentuk bulat ke bentuk kucing pun boleh ikut dia. Menggolek bola dari kiri ke kanan dan akhir sekali bawa bola kecil dalam sudut. Okey, jadi kami akan analisis aktiviti pengajaran dan bahan matu mengajar yang digunakan oleh guru melalui pautan video YouTube ini. Sebelum itu, saya menyerahkan kepada Jihan. Baiklah, berdasarkan video pembelajaran dan pengajaran di YouTube yang kami analisis, dapat dilihat bahawa guru tersebut sedang mengajar murid-murid pemulihan. Apa itu murid-murid pemulihan? Murid-murid pemulihan merupakan para pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran seperti membaca, menulis, mengira, melukis dan berfikir contohnya. Jadi bagi mengajar murid-murid pemulihan ini, guru tersebut menggunakan pendekatan untuk menggunakan bahan bantu mengajar iaitu BBM bagi memudahkan dan membantu guru tersebut mengajar murid-murid tersebut. Jadi, apakah bahan bantu mengajar? Bahan bantu mengajar atau BBM atau alat bantuan mengajar ABM merupakan segala atau satu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah menurut Brown JW 1983. Bahan bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa sahaja yang dapat dialami oleh para pelajar. Seterusnya, bahan bantu mengajar ini sangat membantu guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi, dapat kita lihat di sini, guru ini menggunakan pendekatan untuk menggunakan bahan bantu mengajar ini untuk memudahkan guru tersebut mengajar dan memudahkan juga murid-murid memahami apa yang diajar dan dipelajari. Baiklah, berdasarkan video pengajaran di YouTube tersebut, guru tersebut menggunakan pendekatan bahan bantu mengajar. Yang pertama, guru tersebut menggunakan bahan bantu mengajar kertas bergambar. Jadi, guru memberi kertas bergambar kepada setiap murid. Jadi, di dalam kertas bergambar tersebut terdapat 24 gambar seperti gambar kucing, gambar pedang, gambar pisang, gambar kijang dan lain-lain. Seterusnya, murid diminta untuk mengikut guru menyebut perkataan berdasarkan gambar tersebut. Jadi, apabila guru menyebut perkataan kucing, jadi murid-murid akan mengikut kucing. Guru menyebut pedang, murid-murid akan mengikut pedang. Dan seterusnya,
guru meminta murid untuk membaca semula perkataan-perkataan yang disebutkan sebentar tadi. Seterusnya, jika pelajar tersalah sebut, guru akan serta-merta membetulkan sehingga pelajar tersebut dapat menyebut dengan betul. Dan di sini dapat dilihat bahawa bahan bantu mengajar ini sangat membantu guru dalam pengajaran, kerana apabila murid-murid dapat melihat objek-objek yang disebut, murid dapat mengamati apa perkataan dan objek yang disebut. Jadi tidaklah guru hanya sekadar menyebut objek seperti kucing, pisang tanpa mempunyai gambar untuk pelajar-pelajar melihat sendiri bagaimana objek tersebut. Jadi di sini dapat dilihat pelajar akan lebih mudah untuk memahami apa yang dipelajari. Baiklah, seterusnya, bahan bantu mengajar kedua yang digunakan oleh guru tersebut dalam pengajaran ialah kad suku kata. Jadi, kad suku kata ini ialah satu perkataan yang diasingkan suku katanya. Contohnya, perkataan buku, diasingkan suku katanya bu dan ku. Contohnya, diasingkan menggunakan warna buku supaya pelajar lebih mudah untuk melihat dan mengenal pasti suku kata yang disebut, supaya mereka dapat menyebut suku kata tersebut dengan betul. Jadi, berdasarkan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru ini, pelajar perlu mengeja satu demi satu perkataan tersebut secara beramai-ramai terlebih dahulu. Kemudian, guru tersebut meminta pelajar mengeja secara individu. Hal ini dapat dilihat kerana guru tersebut ingin mengenal pasti masalah pada pelajar secara individu, supaya dia dapat membantu pelajar tersebut membetulkan perkataan-perkataan yang diejanya. Apabila guru tersebut memerhatikan perkataan yang dieja oleh pelajar tersebut, guru akan membetulkan jika pelajar tersalah menyebut. Seterusnya, pelajar diminta untuk menunjukkan gambar yang diejanya kepada guru. Contohnya, apabila murid tersebut menyebut perkataan helang, jadi guru tersebut meminta murid tersebut menunjukkan kepada gambar rajah tersebut. Di manakah gambar helang? Supaya apa? Supaya murid tersebut dapat membezakan, dapat mengingat perkataan yang disebut dan apakah gambar rajah tersebut, dapat menyuaikan perkataan yang disebut dengan gambar rajah. Baiklah, seterusnya, melalui video YouTube tersebut dapat dilihat bahawa guru tersebut menggunakan bahan bantu mengajar ketiga, iaitu bahan bantu mengajar teka gambar. Jadi, bahan bantu mengajar ini terdapat satu kad manila di mana guru meminta murid menyusun gambar di atas kad manila. Jadi, gambar akan disusun di atas kad manila. Contohnya, gambar kereta, gambar kilang, gambar terung. Semuanya terdapat 30 gambar objek. Dan seterusnya, guru meminta murid-murid memadankan gambar tersebut dengan perkataan. Jadi, dalam video tersebut dapat dilihat bahawa guru tersebut meminta murid menyusun gambar-gambar di atas kad manila dan menyebut apakah gambar tersebut. Contohnya, gambar tersebut ialah gambar kilang. Jadi, murid-murid menyebut gambar tersebut kilang. Dan seterusnya, mereka meletakkan dia meletakkan perkataan, suku kata berdasarkan gambar tersebut. Contohnya, gambar kilang. Mereka meletakkan perkataan kilang di atas gambar tersebut untuk menunjukkan bahawa itu ialah gambar kilang. Dan di sini dapat dilihat bahawa melalui pendekatan ini, murid-murid dapat mengenal pasti gambar ni dengan perkataan apa yang mereka pilih. Baiklah, bahan bantu mengajar yang terakhir yang digunakan oleh guru tersebut ialah roda bergambar. Jadi, guru tersebut menyediakan satu roda bergambar di atas sekeping kad manila berbentuk bulat. Guru tersebut meletakkan beberapa gambar rajah yang ingin diajari kepada murid-murid. Contohnya, gambar rajah gasing, monyet, kilang, pisang dan sebagainya.
Jadi guru tersebut menyerahkan roda bergambar tersebut kepada murid-murid. Jadi guru tersebut menanyakan soalan. Contohnya, di manakah gambar monyet? Jadi murid-murid akan memusingkan roda bergambar tersebut sehingga tepat pada gambar yang disebut oleh guru tersebut. Contohnya, guru menyebut gambar monyet dan murid-murid berpusing dan menyentuh pada gambar monyet. Dan seterusnya juga, guru tersebut meminta murid-murid menyebut perkataan bergambar tersebut. Contohnya, pusing dan berhenti kepada monyet, dan mereka menyebut monyet. Okay. Kemudian pelajar tersebut juga diminta oleh guru tersebut untuk membina ayat berdasarkan gambar-gambar tersebut. Contohnya, gambar gasing. Jadi murid-murid membina ayat. Abang sedang bermain gasing. Contohnya pada gambar pisang. Monyet suka makan pisang. Jadi di sini bahan bantu mengajar ini dapat dilihat berkesan kepada murid-murid tersebut kerana mereka dapat mengenal pasti dengan betul perkataan yang disebut oleh guru dengan gambar yang mereka tunjuk kepada guru tersebut. Okey, jom kita lihat pula keberkesanan bahan bantu mengajar dan aktiviti yang digunakan oleh guru tersebut. Okey, bahan bantu mengajar yang pertama, apakah keberkesanan kertas bergambar? Seperti mana kita melihat video tadi, guru tersebut mengedarkan kepada pelajar tersebut gambar kepada setiap pelajar, gambar sahaja tanpa perkataan. Maknanya pelajar ini dia akan teka gambar itu gambar apa. Sebab itu pelajar dapat menguasai peringkat perabacaan iaitu pengamatan penglihatan. Sebagai contoh, pelajar ini dia akan menguji mata dia lah. Kalau dia tengok lembu, maka dia akan jawab ini lembu, ini kunci. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti sesuatu objek dengan objek lain. Pelajar dapat membezakan objek ini dengan objek yang lain. Ini adalah kerusi, ini adalah meja, ini adalah rumah, ini adalah hospital. Pelajar dapat mengenal pasti walaupun itu adalah walaupun dalam kumpulan yang sama, seperti contoh dalam kumpulan haiwan, pelajar dapat membezakan ini kucing, ini harimau, ini singa. Yang ketiga, pelajar boleh mengingat dan menyebut kembali perkara yang dilihat dan diamati. Pelajar boleh ingat gambar ini gambar apa. Kalau cikgu itu suruh pelajar itu sebut gambar ini gambar apa, pelajar itu boleh jawab. Okey. Yang kedua, keberkesanan bahan bantu mengajar yang kedua iaitu kad suku kata. Iaitu pelajar dapat mengingat susunan huruf yang terdapat di dalam perkataan. Yang kedua, dapat memandangkan gambar berdasarkan perkataan yang disebut. Sebagaimana guru tersebut meminta pelajar itu mengeja suku kata tersebut. Setelah pelajar itu dapat menguasai mengeja, maka guru tersebut meminta pelajar ini cari gambar apa yang dieja pada kad suku kata tersebut. Sebagai contoh, pelajar itu mengeja buku, B-U-B-K-U-Ku, buku. Okey, lepas tu cikgu cakap, okey, mana buku? Tunjuk gambar buku. Okey, kemudian pelajar itu akan tunjuk ini adalah buku. Begitu juga dengan perkataan yang kedua itu kunci. Cikgu ini disuruh pelajar ini eja kunci macam mana? K-U-N, kun, C-I-C, kunci. Okey, kemudian cikgu pun suruh pelajar ini tunjuk mana kunci. Okey, pelajar ini pun jawab ini adalah kunci. Maka pelajar dapat mengenal pasti gambar dan dapat memandangkan gambar berdasarkan perkataan yang disebut. Yang ketiga, keberkesanan gambar. Sebagaimana kita lihat aktiviti yang digunakan oleh guru tersebut, guru tersebut meminta pelajar meletakkan gambar di atas, menyusun gambar di atas kad manila. Pelajar ini boleh buat pelbagai bentuk. Pelajar ini boleh diberi kebebasan dia nak letak gambar dalam bentuk bulatan ke, dalam bentuk segitiga ke, dalam bentuk empat segi ke, terpulang. Kemudian pelajar ini dapat memandangkan gambar yang betul. Dan yang kedua, pelajar dapat memberi fokus sepenuhnya. Setelah mana pelajar menyusun
kesemua gambar yang diberi oleh guru di atas kad manila tersebut, pelajar perlu memandangkan gambar itu dengan betul. Seperti contoh, pelajar letak gambar singa di atas kad manila, pelajar itu perlu mencari perkataan singa. Maka setelah mana pelajar jumpa perkataan singa, dia ambil perkataan singa, diletak atas gambar singa tersebut. Yang keempat, keberkesanan roda bergambar. Apa keberkesanan roda bergambar ini? Yang pertama, pelajar boleh mengenal pasti soalan yang ditanya. Sebagaimana aktiviti yang digunakan oleh guru tersebut, meminta kepada pelajar supaya menjawab persoalan berdasarkan situasi yang ditanya. Sebagai contoh, guru tersebut memberi 4 sebagai contoh gambar hospital, gambar kucing, gambar susu dan sebagainya. Kemudian guru tersebut memberi situasi ataupun memberi ayat kepada pelajar. Kemudian pelajar perlu meneka berdasarkan soalan ataupun situasi yang diberikan oleh guru tersebut. Sebagai contoh, situasi pertama, di manakah ayah kita bekerja? Maka pelajar ini akan jawab, ayah kita bekerja di mana? Di hospital. Maka pelajar akan mencari gambar hospital. Yang kedua, guru menanyakan soalan, haiwan apakah yang kita bela di rumah? Katakanlah kita bela hospital kan, mestilah pelajar ini akan mencari mana haiwan. Kemudian pelajar ini jawab, kita bela kucing cikgu. Yang ketiga, kita minum apa sebelum pergi ke sekolah? Maka pelajar akan mencari apa? Takkan minum hospital? Takkan kita minum kucing? Tak. Maka dia jumpa perkataan susu. Maka dia jawab, susu cikgu, kita minum susu sebelum pergi ke sekolah. Maka keberkesanan kaedah ini adalah pelajar boleh mengenal pasti soalan yang ditanya. Kita tanya ini, pelajar tak boleh jawab dengan betul. Yang kedua, pelajar dapat memberi fokus sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan daripada guru tersebut. Maka guru tersebut telah melatih pelajar-pelajar dia ini supaya dapat fokus sepenuhnya berdasarkan soalan ditanya. Ini mengajar kepada pelajar tersebut supaya dapat fokus kepada sesuatu. Kalaulah pelajar itu tidak fokus kepada soalan yang ditanya oleh guru tersebut, maka pelajar ini tidak boleh jawab soalan dengan betul. Kalau pelajar ini jawab soalan kita dengan salah, ada dua kemungkinan. Pertama, pelajar itu tidak fokus. Yang kedua, pelajar tidak dapat memahami ayat yang kita berikan. Ini kerana pelajar ini belum menguasai kemahiran membaca. Seterusnya, kita telah hampir sampai di penghujungnya, iaitu rumusan. Jadi, murid-murid pemulihan merupakan pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran dalam membaca, menulis, mengira, mendengar, berfikir, bertutur, melukis, menyakul, memahami dan mengingat kembali. Jadi menjadi peranan utama guru untuk meningkatkan keupayaan murid-murid pemulihan. Contohnya dalam kemahiran membaca seperti di dalam video yang ditunjukkan. Jadi, bagi melaksanakan tanggungjawab ini, inisiatif yang terancang dan sistematik perlu dilakukan bagi membantu murid-murid pemulihan. Di dalam video YouTube sebentar tadi, dapat dilihat guru menggunakan inisiatif bahan bantu mengajar iaitu BBM yang menarik dan pelbagai bagi membantu guru sekaligus membantu murid-murid memahami pembelajaran dengan lebih berkesan. Jadi, berdasarkan video pengajaran dan pembelajaran yang dikaji, dapat dilihat bahawa literasi membaca yang dijelaskan ini membawa suatu proses yang bermakna dan mempunyai tujuan mengembangkan dan mengasah kemahiran membaca pada murid-murid di peringkat awal. Hal ini kerana kemahiran membaca merupakan kemahiran yang sangat penting kepada murid-murid supaya proses pembelajaran yang lain akan berjalan seiring dan lancar. Akhirnya, dapat saya simpulkan bahawasanya bahan bantu mengajar amat penting bagi insan yang bergelar sebagai pendidik. Hal ini dikatakan sedemikian kerana tugas seorang pendidik hendaklah membimbing pelajarnya, lebih-lebih lagi pelajar dalam kelas pemulihan sehingga dia berjaya dalam akademik. Oleh itu, setiap guru hendaklah
inovasi dan kreatif. Akhir kalam, burung helang terbangnya tinggi, singgah sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.